أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini yaitu kalam hikmat yang kalam hikmat yang ke-220. Masih lagi ada sedikit uraian yang perlu disempurnakan, yaitu kalam hikmat yang ke-120 itu pada bahagian huraiannya. Kalam hikmat yang ke-220 ini, musi kalam hikmat ini Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan bahawa membicarakan tentang hak-hak yang ada pada waktu dan juga hak waktu itu sendiri. Bahawa hak-hak yang ada pada sesuatu waktu itu boleh saja diqada. Adapun hak waktu itu sendiri bila berlalu sudah tidak ada ruang lagi untuk diqada. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diberi lalu syukur dan diuji lalu sabar dan dianyanyai lalu memaafkan dan mengenai dan menanyanyai lalu minta ampun. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang 4 perkara ni, iaitu orang yang ciri dia pertama sekali kalau mendapat sesuatu dia bersyukur. Yang kedua, kalau menghadapi sesuatu kesulitan, kepayahan, kerumitan, dugaan, ujian, dia bersabar. Yang ketiga, kalau dia dianyanyai oleh orang lain, dia memaafkan. Dan kalau dia menanyanyai orang lain pula, bila dia tersedar, dia akan minta ampun, dia akan selesaikan. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Jadi ayat Nabi ni sekerat. Khabar tentang ciri 4 perkara ni, lepas tu Nabi diam seketika.
Sahabat bertanya, kemudian apakah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya? Kerana ayat tu ayat tergantung. Hanya beritahu orang yang diberi kemudian bersyukur, orang diuji sabar, orang yang dianyai memberi kemaafan, kemudian kalau dia menganyai dia minta ampun. Lalu apa ceritanya? Sebab Nabi diam seketika. Bila Nabi diam, sahabat pun tanya. Sahabat tanya, apa yang dia dapat? Untuknya apa? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca ayat Al-Quran, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, merekalah yang pasti dapat petunjuk hidayat. Merekalah orang yang memperoleh keamanan. Kalau terjemah yang lebih lengkap, mereka itulah orang yang memperoleh keselamatan, keamanan, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang disebut dalam hadis Nabi tadi itu dengan ciri-ciri itu, pertama sekali itulah alamat orang yang mendapat petunjuk Allah. Dengan arti petunjuk yang khusus lah, kita faham. Setiap orang yang menjadi Muslim dan mukmin tu, dia sudah pasti mendapat petunjuk. Kalau tidak, dia tak akan jadi Muslim, tak akan jadi mukmin. Cuma tahapan petunjuk tu berbeza-beza. Ada orang mendapat petunjuk untuk menjadi seorang Muslim mukmin, tapi dia banyak buat salah, buat dosa. Tapi dapatlah bahagian petunjuk bahagian tertentu tu. Ada orang dapat petunjuk menjadi Muslim mukmin, kemudian menjadi seorang yang baik, beramal ibadah, soleh. Maka mereka ini juga mendapat petunjuk, tapi ada hal yang lebih tinggi lagi, hidayah-hidayah khusus lagi, yang tidak diperolehi oleh orang yang sebelumnya itu. Jadi bila Nabi sebut ni tentang orang yang ada ciri-ciri ini, pertama sekali Nabi kata mereka ini orang yang memperoleh keamanan, keselamatan. Orang yang mendapat keselamatan hidup dunia dan juga akhirat. Demikian juga mereka ini orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri yang disebut tadi itu bukan ciri-ciri yang mudah tu. Dapat sesuatu bersyukur. Ini lebih mudah sikitlah. Tapi tak mudah juga. Berapa ramai orang yang dapat sesuatu tapi dia kufur, dia sombong, dia bangga diri, dia lupa datang. Berapa ramai? Cuma orang yang dapat syukur ni dari segi keserasian dengan jiwa kita tu agaknya lebih mudah. Sebab manusia ni memang kecenderungan dia tu terhadap kesenangan. Lalu dapat nikmat dan mensyukurinya itu agak mudah. Sekalipun tidak semua orang boleh macam tu. Berbanding dengan yang kedua, orang yang teruji menghadapi kesukaran, kepayahan, dugaan, dia bersabar. Ini payah sikit. Payah sikit. Lebih-lebih lagi dari segi tabi'i manusia ni memang tidak cenderung kepada kepayahan dan kesusahan. Naluri manusia ni, hak standard manusia ni tak cenderung kepada musibah, bala bencana, kepayahan, tak suka. Nafsu manusia tak suka benda gitu. Jadi orang yang mendapat musibah ni, dimusibahkan lalu bersabar, itu ciri kedua. Ini payah sikit banding yang pertama tu. Yang ketiga, dianyai lalu memaafkan, lagi payah. Lagi payah. Dianyai tapi dia memberi kemaafan kepada orang yang menanyai dia tu. Memang sangat payah ni. Tak mudah. Kalau ada pun jangan jarang sangatlah. Kebanyakan kita paling tidak balas pun tak pedah. Balas pun tak pedah. Hak banyaknya biar berganda lagi. Berganda lagi. Hak banyaknya gitu. Jarang orang memberi kemaafan. Sebab tu aulia ni orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka jiwa yang murni. Li salamati sudurihim, menurut apa yang diriwayatkan. Salamah sudurihim ini, jiwa mereka ni selamat, bersih. Bersih daripada sifat-sifat yang buruk.
akhlak-akhlak yang buruk. Itulah antara nilai-nilai kewalian yang paling penting untuk kita usahakan. Kalau kita nak tengok kepada ciri-ciri kewalian ni, kita boleh tengok dari banyak arah, banyak sudut. Ulama-ulama tasawuf pun ada mengarang kitab-kitab menjelaskan tentang kewalian dan ciri-ciri ni. Banyaklah. Dari aspek ibadahnya, dari aspek makrifatnya, dari aspek-aspek lain lagi, banyak sudut yang boleh dilihat tentang kewalian ni. Tapi antara sudut yang paling penting tentang kewalian itu adalah sudut salamati sudur. Orang yang Allah Ta'ala bersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat takabur, sifat riya, ujub, sifat-sifat hasad, dengki, sifat amarah, sifat bermusuhan, berbencian, balas dendam, macam-macam. Itu semua sifat-sifat yang berat. Maka awliya, Allah Ta'ala bersihkan kalbunya daripada sifat-sifat yang demikian itu. Jadi jangan mudah-mudahlah orang nak mengaku tok wali. Jangan mudah-mudah. Mengaku tok wali, dah cokek sikit melompat. Melompat berudung kadang lalu. Merah muka selalu. Jangan mudah-mudah orang nak mengaku menjadi tok wali. Mengaku boleh, tapi kena lalu kok ni tak lulu. Tak lulu. Tengok boleh kepada dalil-dalil ni tak lulu sekarang. Itu yang perlu kita kena tengok. Baik. Jadi sebab itu Allah Ta'ala bersih. Pernah satu ketika Nabi bersama dengan sekumpulan para sahabat, Nabi beritahu tentang kelebihan seseorang. Yang orang tu tak ada situ. Cuma Nabi beritahu nanti akan datang seseorang yang Nabi sifatkan sebagai suatu sifat yang sangat mulia lah, sangat baik. Tiba-tiba orang tu mari. Dalam keadaan dalam perhimpunan Nabi ni. Mari. Jadi sahabat-sahabat ni bila tahu cerita ni, tanyalah orang ni. Yang Nabi sebut kelebihan dia ni. Secara detailnya saya terlupa, spesifiknya kelebihan orang ini saya terlupa, saya takut saya silap, saya beri cara umumnya lah. Jadi bila Nabi beritahu tentang seseorang ni yang ada kelebihan tertentu ni, jadi sahabat-sahabat ni orang yang berlumba-lumba nak cari kebaikan, itu sahabat. Fastabiqul khairat itu memang ciri sahabat. Berlumba-lumba nak cari kebaikan. Kita berlumba-lumba nak peteh orang. Kita hari ni. Sama ada nak peteh hak jahat, cara jahat, hak baik, cara baik. Ada belaka, meteh belaka. Dalam semua bidang. Hari ni, zaman hari ni. Jadi berlumba-lumba meteh ni, itu hari ni jadi satu trend dah hari ni. Orang dulu berlumba-lumba nak buat kebajikan. Fastabiqul khairat. Kita tengok orang buat baik, kita cuba nak buat baik kok. Biar dia buat baik, kita buat ni. Bila kita tengok kita tak boleh buat, orang boleh buat, nak pergi peteh dia pula. Macam-macam gagang sungguh hari ni. Pelik-pelik sungguh lah. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung jaga kita daripada sifat-sifat buruk seperti ini. Fastabiqul khairat, itu ciri. Ciri-ciri orang soleh awliya zaman dulu, mereka berlumba-lumba. Mereka nak buat baik, tengok orang baik, mereka dokong. Tengok orang ni buat baik, mereka senang hati dan mereka cuba nak ikut. Itu fastabiqul khairat. Tak ada. Tengok orang ni lebih sikit, nak pergi kerak. Tengok ni sikit, nak pergi peteh, nak pergi ikat, macam-macam. Dalam hal-hal kebaikan. Kerana mereka belum melakukan kebaikan. Itu ciri fastabiqul khairat. Jadi kita dapat lihat ciri ni pada kisah ni. Bila ada sahabat-sahabat tu, bila ada sahabat-sahabat yang Nabi cerita tentang seorang tu, sahabat ni dengar, jadi mari orang tu, mereka ni tanya. Kenapa? Kerana ada ciri fastabiqul khairat ni, nak tahu kebaikan, apa benda kebaikan yang ada padamu sehingga mendapat kelebihan ni. Nak tahu. Bukan nak kurung dia. Bukan cari nak seret, nak kurung. Nak lenyapkan dia, tidak. Tapi nak tahu apa rahsia kelebihanmu ni. Kerana kita nak tiru juga. Mereka berlumba-lumba dalam hal-hal kebaikan. Apa kelebihan? Jadi sahabat ni bila ditanya begitu, dia kata tak ada benda hal-hal yang dirasakan lebih daripada orang yang dia buat. Dia rasa tak ada benda. Hal-hal yang dia dirasakan dia ni agak lebih daripada orang.
apa yang dia buat. Cuma dia kata, aku tidak menyimpang perasaan permusuhan dengan sesiapa pun. Rupa-rupanya balik kepada li salamati sudurihim. Kerana bersih kalbu mereka ini daripada sifat-sifat yang buruk. Antaranya sifat salamah sudurihim ni, antaranya banyaklah sifat-sifat mazmumah ni. Maka dalam kisah tadi tu, iaitu dia tidak menyimpang apa-apa permusuhan kebencian pun terhadap orang lain. Itu kelebihan dia. Jadi sekarang ni dianyanyai memaafkan memang tidak mudah. Payah. Kalau ada orang ni kita rasa adalah ciri-ciri kesolehan, kalau tidak kewalian pun. Adalah ciri-ciri dia. Kesoleh atau ketakwaan yang tinggi, yang agak apa ni? Taraf ketakwaan yang agak khusyuk. Iaitu orang yang ada sifat dianyanyai, dia buat uduh, dizalimi, tapi membiarkan, tidak membalahnya, memberikan kemaafan. Tapi kalau dia salah buat orang, nyanyi melibatkan orang, teranyanya sama dia sengaja ke dan kerana dia lupa ataupun tidak sengaja ke, dia akan diselesaikan. Dia akan minta maaf dan sebagainya. Ini juga benda yang tidak mudah. Jadi orang yang ada ciri-ciri inilah yang Nabi sebutkan tadi, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka inilah orang yang akan mendapat aman, sejahtera, bahagia dunia sampai akhirat. Dan mereka ini juga lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-217. Apa kaitan hadis Nabi dengan apa yang dibicarakan oleh Syekh Ibn Atta? Berkaitan dengan adab-adab waktu ni ataupun hak-hak waktu ni. Iaitu di sini dinyatakan tadi tu. Kalau dia diberi nikmat, dia syukur. Itu hak-hak waktu. Bila kita dapat nikmat, kita tidak syukur pada waktu tu, dah nak qada dah. Habis selesai tu. Nikmat lain pula lah. Kalau ada lagi. Hak ada tu, kalau kita tidak syukuri, habis masa dia, habis. Kalau semayang kita tak buat, kita boleh qada lagi esok lusa. Tapi kalau hak-hak waktu ni, kalau hak-hak dalam waktu, boleh qada. Tapi kalau hak-hak waktu sendiri, pergi, tak balik dah. Tak mari dah. Habis selesai. Itulah Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita supaya berhati-hati, supaya jangan sampai kita ini berlalunya masa tanpa pengisian yang baik. Kerana hak lepas-lepas tu dah nak qada apa dah. Berbeza dengan hak-hak yang ada dalam sesuatu waktu itu, kita masih ada ruang untuk qada dia lagi. Andai kata seseorang tu setahun mungkin dia tidak bersolat, sama ada dia uzur ke syar'i ataupun mungkin dia sengaja ke, dia ada ruang lagi nak qada. Masih ada ruang lagi. Bukan setahun, bertahun-tahun pun masih ada ruang untuk qada. Tapi hak-hak waktu yang berlalu tu, seketika lepas pergi tu tak ada ruang lagi dah. Nak isi balik. Ada pun waktu yang akan datang lagi lah. Demikian juga kalau dia uji, dia sabar. Ini semua merupakan hak-hak waktu, hak-hak masa. Kerana kita ni tak payah lari, sentiasa ada nikmat dan bala, sentiasa ada. Jadi kalau sesiapa yang ada ciri mendapat nikmat bersyukur, kemudian mendapat musibah dia sabar, berarti dia telah memenuhi hak-hak waktunya itu dengan baik. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-221, ma fata min umrika la iwada lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Yang telah hilang dari umur, yakni dari usia hidupmu, tidak dapat ditarik kembali. Umur kita hak lepas dah tu, lepas dah nak benda dah. Jadi tinggal baki lah, baki. Jadi kita kalau berumur ni, baki kau sikit. Ya baki, kita kena faham sipir tu. Melalunya umur kita ni, semakin melalu, maka kita tak titik ujung tu, tidak lari dah, kita tak titik ujung tu. Jadi baki tu kau sikit, baki kau sikit. Jadi kata Syekh Ibn Atta, yang telah hilang dari umur,
usia hidupmu itu yang telah berlalu tidak dapat ditarik kembali. Tak nak buat apa dah. Habis. Kalau terisi, baiklah. Kalau tidak terisi, rugilah. Itu je. Sedang yang telah berhasil bagimu, yakni mana-mana yang berhasil, waktu itu dapat dipenuhi kehendak dia, tuntutan dia itu dapat diisi dengan baik, tidak dapat dinilai harganya waktu itu. La qimata lahu, tidak ada nilai yang baginya. Bahasa tidak ada nilai yang ni, kalau salah faham, jadi negatif. Tak ada nilai. Tak ada nilai tu, tak ada harga. Penggunaan bahasa ni kena tengok juga. Waktu kadang-kadang, kalau tak kena gaya, tak babah kat sini, tak ada harga. Bahasa kita tak ada harga, memang benda tu tak ada nilai. Tapi orang guna juga bahasa ni, tak ada harga ni, yakni harganya tu tak boleh, bukan tak ada nilai, sangat tinggi sehingga seolah dikatakan tidak ada nilai yang, tak ada benda yang kita boleh penuhi nilai dia tu. Jadi perkataan tidak ada harga ni kena tengok penggunaan. Kadang-kadang dengan mana memang benda tu tak ada harga, tak ada nilai yang. Ataupun harganya terlalu tinggi. Sehingga dikatakan tidak ada nilai yang dah. Maksudnya kita tak mampu dah nak menilai dia, kan sangat tinggi nilai dia. Ini dalam penggunaan bahasa kena banyaklah. Baru-baru ni kita ada dengar. Tak apalah saja selingan-selingan. Yalah, nak kata pun payah. Tapi kita ada dengar-dengar, saya tak dengar sendiri, kita dengar-dengar orang mengulas. Jadi kalau ada kesilapan dalam urusan saya ni, minta maaf lah, saya dengar-dengar, tapi saya nak beritahu dari segi aspek bahasa ni. Kadang-kadang boleh bawa kepada satu benda yang buruk lah, dari segi penggunaan. Diceritakanlah mengenai seseorang wali yang berkhutbah dan kadang bertelanjang. Pelik sungguh. Berkhutbah telanjang menjadi satu persendaan. Dikatakan Syekh Abdul Wahab Asy'arani ni, dia menyebut tentang kisah seorang wali. Yang wali ni pada masa dia berkhutbah itu, dia bertelanjang. Kalau ada tok wali gini berat nanang. Kalau ada tok wali macam ni. Tapi betul ke hak kita terjemah gitu tu? Ni benda bahasa. Masalah bahasa. Sebab tu pertama sekali kita kena tengoklah yang sebut tu Syekh Abdul Wahab Asy'arani, imam ulama besar di Mesir, kurun yang ke-10, 9-10 itu lebih kurang. Yang dia ceritakan tu tentang orang-orang soleh, tentang aulia. Takkanlah makna ceritanya tu dengan erti dia berkhutbah telanjang pula. Allah, kan pelik kan tu. Nak cerita, orang tukang cerita tu ulama. Hak nak cerita tu tentang orang soleh, tentang wali. Tiba-tiba perbuatan dia tu mungkar, bercanggah dengan syarah, berkhutbah dengan bertelanjang. Betul ke tu? Bahasa Arab ni, perkataan uryanan ini, kena tengok penggunaan dia. Kalau berkait dengan tubuh, memang telanjang lah uryan ni. Kerana perkataan yang menjadi punca terjemahan tu uryan tu. Uryan bahasa Arab, memang kalau kait dengan tubuh kita, memang tak pakaian lah, telanjang pula lah. Tapi, perkataan yang sama kalau digunakan dalam konteks percakapan, dalam konteks bicara, berbincang ataupun berbisik, dia bukan makna telanjang. Tapi dia dedah habis cerita tu. Maksudnya tak susuk cerita tu. Bukan maksud buang baju sampai telanjang bogel. Paluk kau sikit, tengok kau keadaan cerita tu. Kalau kita tak bahi kat orang pun, jangan cak dodo sangat. Gitu maksudnya. Kita tengok ayat perkataan tu. Orang agak guna uryan ini, kalau dalam konteks percakapan, perbincangan ataupun dalam bentuk bicara ni, maksudnya dedah habis fakta. Itu maksud uryan. Berkhutbah dan kadang dicerita habis, tak ada sembunyi. Ya tobik habis poin-poin, dedah habis semua perkara. Itu masuk. Betul saya kata. Orang hak tukang tulis cerita tu ulama besar. Kisah tentang Tok Wali, tiba-tiba cerita tu berkhutbah telanjang bongeng. Siapa dak tu? Siapa dak?
Biar cerdik kau sikit. Tu pun. Jadi urian ni dia dedah. Orang yang berkhutbah dia sebut belaka. Tak ada benda hak dia sembunyi. Maksudnya kalau ada benda mungkin macam kita nak cakap kadang ada kau takut kena kau orang tu dedah rahsia tu kena takak apa kedau. Dia cerita habis urian. Habis fakta-fakta dia dedah habis. Itu istilah urian. Dalam konteks percakapan. Macam kita juga kita dengar orang Melayu pun ada bahasa ni bahasa macam gini ni. Kali ni aku lodeh pun habis. Apa maksud? Kita dengar orang Terengganu tak cakap gini orang luar. Aku lodeh pun habis kali ni. Lodeh tu macam buang baju. Buang habis. Tapi orang guna bukan nak lodeh. Aku nak cerita pun habis. Mana-mana nak cerita-cerita sulit tu aku nak dadah pun habis. Itu maksud dia. Orang kita pun ada guna bahasa tu. Lodeh-lodeh ni. Kalau baju memang buat telanjang lah. Tapi kalau cerita orang, aku nak cerita habis rahsiamu. Aku nak lodeh. Itu bahasa orang kita. Biar paluk sikit. Ni bahasa. Penggunaan bahasa ni pun kena tengok juga ni. Tapi kalau kita canggungnya, kita rasa macam saya kata tadi lah. Keadaan tu tak siku. Kawan ni nak cerita tentang orang soleh, aulia yang dikenali sebagai kewaliannya. Tiba-tiba buat datang dia berkhutbah telanjang bulat. Dah sabah tak gitu? Tak pernah sabah langsung. Kita faham urian tu apa makna. Dia cerita perhabis. Kalau dia cakap benda-benda, dia tak ada benda sembunyi. Masuk kalau dia kata je. Masuk kalau dia kata, mungkin kita akan tutup-tutup. Kita tak kabur tutup. Tak tirang kena ambil itu tindakan itu ni. Kita tak. Dia dah habis. Dia dah habis. Itu urian. Lari sikit tak apa dah. Babah sikit. Tapi kita nak keadaan tu bagus lah. Jadi, dengar cerita dipersendakan wali. Nak kabarnya, ada wali macam gini. Allah, ya Allah. Biarlah baik sangka sikit otak tu. Otak tu biar baik sangka sikit. Otak kita ni kalau buruk sangka, ia mari uduh-uduh lalu lah. Dia derah mari uduh-uduh ni. Ia nyenggal lalu. Tengok otak kita, otak gua ni. Ia nyenggal lalu. Otak kita jenis setting tak kena dah. Tubik benda-benda, ikut otak tu lah yang mari lah. Baik. Jadi apa-apa yang telah berhasil daripada waktu itu, maksudnya waktu yang sudah berlalu tu berhasil, maksudnya kita dapat isi dengan baik, bagus dengan baik, maka dikatakan la qimata lahu, tidak ada nilainya. Dengan arti bukan tak ada nilai, nilainya sangat tinggi. Tapi perkataan tu juga boleh mana la qimata lahu, tak ada nilai sekepeng. Boleh mana? Tapi dalam konteks ini tidak ada nilainya, maksudnya sangat tinggi nilai dia. Apabila seseorang itu dapat memenuhi hak-hak waktunya itu dengan baik. Lalu diterjemah, tidak dapat dinilai harganya waktu itu. Yang ini sangat tinggi nilai dia. Tidak dapat dinilai harganya waktu itu. Sangat berharga, yakni sangat berharga waktu itu sekiranya tidak dapat dinilai kerana terlalu tinggi nilainya itu. Kerana itu jangan digunakan, yakni jangan digunakan waktu itu kecuali untuk sesuatu yang berharga. Jadi oleh kerana sangat tinggi nilai yang waktu ni, maka Syekh Ibn Atta menasihati kita supaya mengisinya dengan kebaikan. Jangan biarkan dia kosong, apatah lagi diisi dengan keburukan. Maka berusahalah untuk mengisi waktu-waktu itu dengan hal-hal yang baik, kerana sangat rugi dan sangat tinggi nilai dia. Kalau kita tidak mengisinya dengan baik atau tidak terisi, kosongkan dia ataupun diisi dengan benda-benda yang buruk, maka itu sangat rugilah. Sebab itu antara sudut yang kita nak tengok kelebihan Sayyidina Abu Bakar, sudutnya antaranya hak ni antaranya. Sayyidina Abu Bakar ni dari segi timbangan iman dia tu tidak ada tandingan. Seperti yang diriwayatkan, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajah. Kalau ditimbang iman Abu Bakar tu
dengan iman penduduk bumi ini. Maksudnya selain daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lah. Iman Abu Bakar tu lebih berat. Jadi berat iman Abu Bakar ni dia ada kaitan dengan kehidupan dia tu. Iman dia tu jadi berat, sudah tentu ada kaitan dengan amal soleh dia. Ada kaitan dengan akhlak dia, ada kaitan dengan khidmah dia dan macam-macam. Apa yang menjadikan dia berat? Lalu dijelaskan dalam riwayat dalam apa yang diriwayatkan, ma fadalakum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala bi kasrati siyamin walakin li sirrin waqara fi qalbi. Sayyidina Abu Bakar tu tidaklah melebihi kamu disebabkan kerana banyaknya solat, dan tidak juga kerana banyaknya puasa. Jadi aspek-aspek itu bukanlah yang memberi kelebihan kepada Sayyidina Abu Bakar. Walakin ini dalam riwayat menyatakan ini kalam Al-Ghazali. Ada yang mengatakan sejuzuk daripada apa yang diriwayatkan itu. Walakin li sirrin waqara fi qalbi. Kerana ada satu rahsia yang tersemak jauh dalam kalbu Abu Bakar tu. Itulah yang memberi kelebihan kepadanya. Rahsia apa? Menurut ulama tasawuf banyaklah perkaranya. Antaranya rahsia hubungan dia dengan Allah tu yang berterusan. Hubungan kaitan ingatan pautan hati dengan Allah yang berterusan tu, sehingga seluruh gerak-geri dia tu menjadi ibadah belaka. Menjadi ibadah. Yang ibadah dah sudah tentulah jadi ibadah. Yang tidak nampak rupa ibadah pun menjadi ibadah juga. Kita hak jadi ibadah kadang tak jadi ibadah. Dalam rupa ibadah. Sebab apa? Kerana ada tujuan-tujuan lain. Banyak tujuan-tujuan, banyak kepentingan. Jadi hak rupa ibadah jadi tak ibadah sekarang. Kerana banyak kepentingan lain. Kita apatah lagi yang bukan ibadah ni. Bukan ibadah. Maka Sayyidina Abu Bakar ni yang ibadah tu sudah tentulah. Yang bukan ibadah pun menjadi ibadah baginya. Punca yang menjadikan demikian itu lisirrin waqara fi qalbi. Kerana rahsia hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu. Sehingga apa-apa yang dia buat pun semuanya dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Dalam rangka bersabar atas dugaan yang didugakan Allah dan sebagainya. Itu yang melebihkan Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita sahang jalan semua. Kita ni banyak cuti. Banyak tutup. Kedai sekali buka kan tutup. Banyak kedai balik banyak tutup. Dia ada buka. Ni kedai buka semua ni. Jalan semua ni. Bisnes jalan semua ni. Bandingan mudahnya macam itulah. Dan itulah yang perlu kita sama-sama usahakan. Baik, kata ahli syair, sangat-sangat dalam usia hidupmu, sangat-sangat dalam usia hidupmu itu bagaikan berlian yang sangat berharga. Kerana itu, jadikan masa dan saat-saat yang berharga itu untuk mencapai kebajikan atau kebajikan dunia akhiratmu dan kebahagiaanmu. Jadi ni penyair Arab dia kata, masa ni sangat berharga sekali. Maka sebab itulah penyair ini menasihati supaya mengisi ruang-ruang masa itu dengan tujuan-tujuan yang baik, iaitu untuk mencapai kejayaan. Mencapai kejayaan dunia, mencapai kejayaan dunia akhiratmu dan kebahagiaan. Maksudnya, masa-masa kita tu gunakan dia untuk mencapai kejayaan dan juga kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu saat atau masa yang datang melainkan saat itu akan merupakan penyesalan pada hari kiamat. Ini dalam hadis Nabi. Tidak ada satu saat pun yang berlalu tu yang tidak terisi. Mungkin hari ini tak rasa benda, lepas. Bukan saja sesaat, seminggu pun tak apa. Terlepas seminggu, lepas sebulan, setahun, tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa. Tapi hakikatnya Nabi beritahu sesaat yang terlepas. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, sesaat yang terlepas tu. Tanpa pengisian tu, dia akan jadi penyesalan di akhirat.
Kalau sesaat menjadi penyesalan, lalu bagaimana dengan sehari ataupun sebulan ataupun setahun, lebih-lebih lagi lah menjadi penyesalan. Maka di situlah ulama tasawuf mengajarkan kita supaya menghidupkan kalbu. Sebab nak isi ruang-ruang ni tak dapat terisi dengan baik kecuali kalbu kita dapat hidup. Dia macam ikan lah. Macam ikan. Kalau dia mati, masing dia. Rosak akhir kali punah daging dia tu. Tak berfungsi. Tapi kalau dia hidup, dia hidup, duduk dalam lauk masing mana pun, lama mana pun, dia tetap hidup lah. Dia berfungsi semua lah. Maka demikian juga ulama tasawuf mengajarkan kita supaya berusaha menghidupkan kalbu tu. Supaya kita duduk dalam apa-apa jua keadaan pun, maka kita berfungsi dalam kebaikan. Mudah-mudahan. Harapan kita mudah-mudahan. Dan bukan mudah-mudah lah. Kita boleh berusaha dan mengharapkan. Allah Ta'ala kurniakan benda ni. Kelak pada hari kiamat, saat-saat umur manusia, pada tiap hari dan malam itu, akan diperlihatkan berupa 24 almari yang berbaris. Maka dapat melihat masing-masing almari itu penuh dengan nikmat pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan pada saat itu. Hari ini tak nampak. Di akhirat diperlihatkanlah. Kalau nampak lalu hari ini penuh sejik. Kalau ganjaran-ganjaran yang dijanjikan atas amal-amal baik yang dibuat ni, diberi atas dunia ni, mungkin banyaklah orang yang akan buat kebajikan. Ramailah yang akan buat kebaikan dan kebajikan sebab nampak lalu. Tapi oleh kerana dunia ni tempat ujian, tempat dugaan, diberitahu tapi tidak diperlihatkan. Maka atas keyakinan lah. Siapa yang dikurniakan Allah keyakinan, dia akan kejarlah benda tu. Siapa yang lemah keyakinannya, maka tidaklah menjadi kejaran dia. Dia dah endah lah. Ada pun saat-saat yang tidak beramal apa-apa di dalamnya. Yang ni pada waktu-waktu yang berlalu tu kosong, tidak diisi. Maka almarinya pun kosong. Dia umpamakan macam almari. Mana berisi, ada isi. Mana kosong, kosong. Tak ada benda dalam. Maka almarinya pun kosong. Maka di situlah letak penyesalan yang tidak terhingga. Bila buka almari, tak ada benda. Buka ni tak ada benda. Banyak kosong daripada dia. Pada waktu itulah manusia akan merasai penyesalan. Dan sesal kemudian tetap tidak berguna. Ini sudah menjadi satu pepatah kita lah. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian sudah tidak berguna. Jadi memang itulah kenyataannya. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-221, yang intinya nak beritahu kepada kita bahawa mana-mana umur kita ni, masa kita yang berlalu tu tanpa pengisian, maka tak nak ganti apa dah. Tak nak ganti dah. Mana-mana umur kita tu yang terisi, maka itulah, maka dia sangat bernilai untuk manusia. Kemudian kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-222. Ini dia lagi ke lain, tajuk baru lah, pergi kepada persoalan lain pula ni. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna 'abdan li ghairihi. Tidak engkau mencintai sesuatu, melainkan pasti engkau menjadi hamba dari apa yang engkau cintai itu. Dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripadanya, yakni daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-222 ni kena faham dengan baik supaya tidak keliru dan boleh membawa kepada persoalan yang berbahaya dalam kefahaman.
Syekh Ibn Atta kata, engkau tidak mencintai, mengasihi sesuatu, melainkan pasti engkau akan menjadi hamba kepada benda itu. Yakni yang menjadikan, yang meletakkan kita berstatus hamba kepada sesuatu bila kita mencintai dia. Kita menginginkannya dengan keinginan yang tinggi. Tahap mana kehambaan tu, tengok sekuat mana keinginan dan kemahuan dan kecintaan kita terhadap sesuatu tu. Maka dalam tasawuf, inilah yang merosakkan. Bukan sesuatu itu yang merosakkan, tapi keinginan kita terhadap sesuatu itu yang merosakkan. Sebab apa? Kerana dia meletakkan kita pada status menjadi hamba kepada sesuatu itu. Dan Allah Ta'ala ni tak suka seseorang hamba itu jadi hamba kepada yang lain daripadanya. Allah Ta'ala tak suka gitu. Jadi dalam dunia tasawuf, ini kena faham dari sudut tasawuf lah. Jangan pandang dari sudut akidah. Pandang dari sudut akidah kau, berat kita. Jangan suka kepada sesuatu. Kalau kita kepada sesuatu, kita jadi hamba dia. Bila kita jadi hamba dia, kita tak jadi hamba Allah dah. Jadi hamba benda tu. Berarti ini syirik, kufur. Berat. Berat. Jangan faham kot gaya tu. Ini kena faham, kena suluh dari sudut ilmu tasawufnya. Akidah dia ada hal lain. Tasawuf dia ada hal lain. Dia tak berlawang, tak bercanggah. Tapi dia kena ada lekok-lekok dia tu ada. Jadi dalam tasawuf ni, dikatakan bahawa bila kita ada tautan hati yang kuat tak ada sesuatu tu, berarti kita jadi hamba dia lah. Kita bertaraf hamba. Jadi apa masalahnya? Masalahnya hubungan kita dengan Allah. Semakin tebal kehambaan kita terhadap makhluk, maka semakin jauhlah kita daripada Allah. Dia bukan isu syirik tak syirik ni. Hamba-hamba di sini adalah hamba dari aspek tasawufnya. Bukan hamba dari segi akidahnya. Kalau kita jadi hamba mengabdi diri kepada yang lain daripada Allah, dari segi akidahnya memang syirik lah. Sekarang bukan aspek tu. Aspek hubungan kita dengan Allah. Jadi semakin menebal ikatan kita dengan yang lain daripada Allah tu, itu semakin jauh kita dari dengan sesuatu makhluk ni, maka semakin jauh kita dari Allah. Maka di sinilah datangnya ilmu tasawuf. Untuk dalam hal mendekatkan diri kepada Allah ni, perlu dirungkaikan ikatan kalbu kita yang kuat dengan makhluk tu. Itulah sudut pandang tasawuf. Tasawuf bukan ajar kita supaya buang semua tu. Bukan tohuk semua tu. Lepa belaka tu. Bukan besen tu. Kalau lepa pun, kalau nyakut dalam hati kita pun tak guna kot. Kita gitu malah kadang duduk teringat semula. Konon-konon nak buang dunia lah, nak buang dunia. Kita huk dalam sungai. Tak dan 2-3 hari dia nak tidur. Baru duduk teringat. Barang tak ada dah, rosak dah. Duduk teringat semula. Tu tak guna pasal tu. Bukan caranya. Maka tasawuf ni mengajarkan kita supaya membuang ikatan ingatan itu. Maka sebab itu, alat yang paling penting dari sudut tasawufnya untuk mencapai maksud ini adalah jalan zikrullah, zikir. Yang menjadikan kita tu terikat dengan sesuatu, ingatan kita tu. Sebab apa jadi kita teringat satu benda? Kita nak satu benda tu. Sebab teringat ke dia? Teringat. Ingat. Mula-mula ingat sikit tak apa lagi. Lama-lama ingat, ia lekat. Dia mari. Ingatan itu yang mengikat kita. Maka ingatan itu perlu ditukar. Benda tu kekal biar situ lah. Kereta biar duduk rumah kita tu lah. Rumah pun duduk buat apa? Kacam benda-benda gitu tu. Tak payah kacam benda-benda tu. Tapi ingatan kita itu perlu ditukar. Supaya mengingati keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah dan sebagainya. Maka hati kita berpaut dengannya. Manusia ni, hati kita ni dijadikan Allah terikat dengan kelebihan sesuatu. Apa kita sayang ke bini kita? Ataupun orang lelaki suka ke orang puan? Kerana kecantikan dia. Benda-benda yang comel, yang cantik, yang bernilai, itu menjadi tarikan. Kenapa orang kejar belaka nak cari harta? Sebab dengan harta ni boleh buat macam-macam. Nilai yang dia tu. Jadi yang menarik kalbu kita ni kerana nilai-nilai tadi tu.
Jadi sekiranya kita melihat nilai yang pada makhluk, maka terikatlah dengan makhluk. Tapi sekiranya hati kalbu kita ini dibukakan Allah, melihat rahsia keagungan Allah, maka dia akan terikat pula kepada Allah. Tu cara dia. Jadi oleh kerana sampai si kena ni, kita kena berhenti dululah. Dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.